Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS kini berwajah baru 22 Julai 2021 bersama saya Vivi Emir Saika. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak terus melakukan perancangan pelan dan strategi untuk menjadi negeri maju menjelang 2030 walaupun masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Ke arah itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg telah melancarkan strategi pembangunan 2030 pasca COVID-19 PCDS bersempena dengan sambutan Hari Sarawak 2021 di Kuching pada Khamis. Menurutnya, fasa pertama PCDS 2030 akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bermula tahun ini hingga 2025. The first phase of PCDS 2030 will be implemented under the 12 Malaysia Plan 2021-2025. The target under 12 MP and the PCDS 2021 to 2030 is for the economy to grow at an average of 6 to 8% per annum. The Sarawak government has committed an estimated 63 billion ringgit to implement PCDS 2030 under the 12 Malaysia Plan, whereby 30 billion will come from direct development expenditure and 33 billion ringgit from alternative funding. Tambah Ketua Menteri, di bawah PCDS 2030 terdapat 6 sektor ekonomi utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan sosial. Jelasnya, 6 sektor berkenaan akan disokong 7 pemboleh ubah iaitu transformasi digital, inovasi, infrastruktur asas, pengangkutan, utiliti, tenaga boleh diperbaharui, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, dalam sidang media selepas majlis pelancaran tersebut, Datuk Patinggi Abang Sohari yakin strategi itu mampu menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Ini bukanlah tugas yang ringan dan sudah tentu kita melihat juga apa yang berlaku di kawasan-kawasan berdekatan dengan Sarawak dan juga menuju ke arah ekonomi yang lebih kompetitif di masa depan. The core principle behind this post-academic 19th century as far as Sarawak is concerned from Sarawak perspective is to include the problem of climate change globally. Number 2 is sustainability. Number 3, to have access as well as basic infrastructure that are needed by the business community as well as the rakyat at large. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas, Tan Sri Dr. James Jemut Masing, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion, Menteri-Menteri Kabinet dan Div-Div Kehormat yang lain. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion dalam ucapannya semasa majlis tersebut menjelaskan Sarawak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelbagai inisiatif, program dan projek yang telah dirancang. Katanya, dengan strategi Pelan Pembangunan 2030 pasca COVID-19 itu, rakyat Sarawak akan menyaksikan dan mengalami pembangunan pesat yang akan meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi rakyat dengan lebih banyak akses kepada peluang ekonomi. Jelasnya lagi, Perkhidmatan Awam Sarawak amat komited untuk mempermudah pelaksanaan rancangan dan memberikan sokongan yang diperlukan kepada kerajaan negeri, sektor swasta dan rakyat. Everything we do during this and after this crisis must be with a strong focus on building more equitable, more inclusive and sustainable economy and society that is more resilient in the face of pandemics, climate change and many other global challenges that we may be confronted with. As I said earlier, this plan is a combined effort of many parties to ensure that the plan is more wholesome with the wise guidance of the SEEC and the Yang Amat Berhormat Ketua Menteri,
and at the same time to provide stakeholders with the opportunity to share their thoughts and aspiration. It has been an arduous task, to say the least. Datuk Amar Jaul menambah rancangan itu juga merupakan usaha berterusan pelbagai pihak bagi memastikan ia lebih berfaedah dengan bimbingan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC dan Ketua Menteri dan pada masa yang sama memberi peluang kepada pelbagai pihak berkepentingan untuk berkongsi pemikiran dan aspirasi mereka. Ujarnya lagi, dengan pelancaran pelan tersebut juga langkah penting seterusnya adalah mengembangkan pelan tindakan dan pelaksanaan AIP untuk memperincikan langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil utama yang dikenal pasti dalam PCDS 2030. Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK menyeru perusahaan mikro dan perniagaan tidak langsung untuk mendapatkan bantuan pembiayaan menerusi pinjaman tabung ekonomi usaha niaga Tekun Nasional. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata beliau bimbang ramai usahawan beralih kepada peminjam wang tidak berlesen dan bukannya pergi ke agensi-agensi kerajaan yang ditetapkan untuk meminjam wang. Jelasnya, sejak mengambil alih kementerian itu tahun lepas, beliau telah memastikan bahawa pinjaman proses permohonan di bawah Tekun Nasional dipermudahkan. Malah mereka yang disenarai hitam dengan Perkhidmatan Kredit Tip-Off (SITOS) dan Pusat Sistem Maklumat Rujukan Kredit (CCRIS) juga layak untuk memohon. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan pinjaman Tekun Nasional berjumlah RM333,000 kepada 10 usahawan di Kuching pada Rabu. Sementara itu, Ahli Parlimen Santubong itu menambah kementeriannya juga mempunyai agensi sokongan lain seperti Institut Keusahawanan Negara Berhad InScan untuk membantu melatih mereka dengan kemahiran baru agar dapat menghadapi perniagaan yang mencabar semasa pandemik COVID-19. Tegasnya, Tekun Nasional pada Disember tahun lepas telah memperkenalkan skim pembiayaan khas untuk pengendali perniagaan tidak langsung iaitu Skim Pembiayaan Informal (SPIN). Pada program itu, beliau turut menyampaikan sumbangan RM112,000 dari Bank Rakyat dan RM50,000 dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM kepada wakil surau sepakat jaya di kawasannya untuk program bakul makanan. Laporan berikutnya. Tanggal 22 Julai 1963 menjadi titik sejarah kepada rakyat Sarawak setelah dapat menggunakan hak untuk mempunyai kerajaan sendiri seperti yang terdapat di dalam prinsip pentadbiran Rajah Brooke. Seiring dengan prinsip tersebut, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri menyeru agar seluruh rakyat Sarawak, terutama anak-anak muda untuk merujuk kembali kepada sejarah dalam apa jua tindakan yang hendak diambil apabila memperjuangkan hak sebagai rakyat di bumi kenyalang. Justru katanya ia memberi peluang kepada anak Sarawak untuk menjaga, melindungi seterusnya menentukan hala tuju negeri bertuah ini. Ayo marilah kita sebagai anak Sarawak mempertahankan tanah pusaka yang diamanahkan kepada kita untuk menjaganya dan janganlah kita persiakan amanah ini disebabkan oleh pengaruh negatif sebagai anak Sarawak. Marilah kita tinggalkan legasi positif untuk masa depan anak-anak Sarawak. Demikian jelas beliau dalam ucapan khas bersempena sambutan Hari Sarawak 2021. Selanjutnya, mengenai proses pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Kertin yang akan dijalankan secara controlled walk-in bermula Jumaat ini. Menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Rabu, ianya akan dilaksanakan menerusi beberapa langkah dan kriteria. Katanya penerima vaksin perlu hadir ke PPV Universiti Kertin antara jam 2 hingga 5 petang dengan had maksimum seramai 200 orang sehari. Penerima vaksin akan diberikan nombor giliran untuk menerima vaksin dan proses vaksinasi akan dilaksanakan mengikut giliran. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menambah setakat ini hanya PPV Universiti Kertin sahaja yang mengadakan controlled walk-in dan tidak melibatkan mana-mana PPV yang lain. Masih dengan laporan di Miri, lebih 8,000 bungkus makanan basah dan kering telah diberikan kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Piasau dan sekitarnya dalam program Food Bank Pusat Hikmat SUPP Piasau bermula sejak 3 Julai hingga hari ini. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, secara purata lebih 400 makanan telah diagihkan setiap hari dengan hari Sabtu dan Ahad mencatat permintaan yang banyak sehingga 500 bungkus. Nearly 400 per day. Saturday and Sunday 500.
So we average out that 400, 20 days we talk about nearly 20 days, 400, 8,000 maybe. 8,000 meals. Because some people are the same faces they come. But I'm also very happy that they come here every day. 800. From the first day until today, roughly. Yes. Average out we say for 400 people. Ditemui selepas menyerahkan bantuan makanan kepada penerima di Pusat Hikmat SUPP Dun Piasau pada Rabu, beliau berkata Food Bank Pusat Hikmat SUPP Piasau akan ditamatkan operasinya pada 22 Julai. Khamis, selepas Sarawak kini telah beralih kepada Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 di mana rakyat kini boleh turun kerja. Dun Piasau itu turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang membantu mendermakan makanan dan wang tunai bagi sama-sama menjayakan Food Bank Pusat Hikmat SUPP Piasau ini. I'd like to say thank you to those volunteers, all our volunteers in the kitchen. In the kitchen, they'll be cooking since 3rd of July and tomorrow will be the last day. I say thank you to them, and also I say thank you to the premises owner moral uplifting society. It was wonderful that they allow us to make use of the kitchen. From that side, I'd like to say thank you to a lot of people who came in to donate. Cooking oil, rice, fish, veggie, canned food, eggs. That all these they contributed and they will send straight to the kitchen from there. And that is on that part, and on this part itself, as you see, all these are sponsored by people from the people outside. Some will just drop by, drive past through here, pass us some money and say this is for us to help to do what we are doing. Manakala di Matu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Matu akan diteruskan sehingga minggu pertama Ogos depan. Menurut Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, tempoh itu dilanjutkan sekitar 2 minggu dari jadual asal bagi memastikan semua penduduk yang layak di kawasan itu menerima vaksin sekaligus mencapai misi mewujudkan imuniti kelompok. Saya dimaklumkan PPV Dewan Suara Matu akan beroperasi sehingga minggu pertama bulan Ogos. Ini pelanjutan yang dilakukan sekitar 2 minggu daripada plan yang asal adalah bertujuan bagi memastikan semua rakyat yang berkelayakan di kawasan ini diberikan vaksin bagi memastikan kejayaan program pihak kerajaan untuk memastikan herd immunity, imuniti kelompok dapat dicapai sesegera yang mungkin. Kita berharap dengan inisiatif seperti ini rakyat dapat diselamatkan daripada wabak pandemik COVID-19. Menjelas kepada UKAS semasa meninjau PPV Dewan Suara Matu pada Rabu, Datuk Dr. Juanda berkata hampir 19,000 dos telah diberikan kepada penduduk sejak pusat vaksinasi itu memulakan operasinya pada 4 Jun 2021. Malah katanya sokongan dan kerjasama penduduk dalam menjayakan program itu juga sangat baik dan begitu tinggi. PPV Dewan Suara Matu telah beroperasi sejak 4 Jun 2021. Hampir 19,000 dos telah diberikan kepada penduduk yang berkelayakan. Selama 29 hari telah beroperasi dan alhamdulillah sepanjang 29 hari ini segala proses pemberian vaksin berjalan lancar. Sokongan penduduk kampung cukup baik. Tadi saya dah berjumpa dengan beberapa penduduk yang datang daripada Rumah Panjang. Sebahagiannya turun daripada kampung pada pukul 6 pagi. Semangat mereka cukup tinggi untuk menjayakan program vaksinasi kebangsaan. Beliau turut menyeru penduduk di Matu yang belum menerima vaksin untuk segera berjumpa ketua masyarakat atau hadir ke klinik yang berdekatan untuk mendaftarkan diri atau datang terus ke PPV Dewan Suara Matu. Sementara itu, penyelaras PPV Dewan Suara Matu, Dr. Fatimah Az-Zahra Muhammad Zuki mendedahkan seramai 11,185 penduduk telah menerima dos pertama dan 7,604 telah menerima dos kedua di daerah Matu setakat 20 Julai 2021. Untuk status terkini penerimaan vaksin di daerah Matu setakat 20 Julai 2021, seramai 11,185 orang telah menerima dos 1 di daerah Matu.
dan seramai 7,604 orang telah menerima dos 2 di daerah Matu lah. Ini adalah termasuk program yang kita jalankan di PPV Matu, Dewan Suara Matu dan juga di kawasan-kawasan outreach seperti di Pasin, Rasau dan juga di kawasan kampung Bungan Besar dan juga Bungan Kecil. Kita juga telah pun memulakan program yang kita panggil sebagai mopping, iaitu di mana kita pergi ke rumah penduduk kampung yang terlantar ataupun yang OKU yang tidak dapat bergerak untuk pergi ke kita punya PPV awam di Dewan Suara Matu. Kita telah memulakan program ini pada minggu lepas. Sekian edisi malam bersama saya Vivian Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga kerja UKAS mengajak orang ramai untuk menyaksikan sambutan Hari Sarawak yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan YouTube UKAS channel serta di TVS saluran 122 Astro jam 8.15 malam ini. Selamat Hari Sarawak. Oha! Salam UKAS.